Assalamualaikum. Kami pelajar Kolej Pengajian Islam Johor yang terdiri daripada ahli kumpulan yang bernama Nurdina Irina KST 2206010022, Maria KST 2206010020, Siti Alia Syafiqah KST 2206010023 bersubjek Sistem Perundangan Malaysia KST 2223 yang ditunjuk ajar oleh pensyarah yang bernama Dr. Muhammad Ramzi bin Zakaria. Hari ini kami akan membentangkan tentang tajuk Bidang Kuasa Mahkamah Persekutuan. Malaysia mengamalkan pemerintahan demokrasi berparlimen dengan raja berperlembagaan seperti yang dinyatakan dalam perkara 44 Perlembagaan Persekutuan. Sistem demokrasi berparlimen di bawah pentadbiran raja berperlembagaan ini bermaksud Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong bertindak sebagai ketua negara. Perlembagaan negara telah dibuat untuk menetapkan syarat-syarat dalam sistem ini. Salah satu syarat sistem demokrasi berparlimen Malaysia adalah pembahagian kuasa kepada 3 bahagian di dalam pemerintahan, iaitu perundangan, kehakiman dan pentadbiran atau eksekutif. Jadi, dalam video kali ini kita akan melihat bagaimana sistem parlimen Malaysia berfungsi.
Persekutuan. Apakah itu persekutuan? Persekutuan ialah undang-undang yang diutamakan oleh Perlembagaan Malaysia. Persekutuan juga ialah undang-undang yang dibuat selepas Hari Merdeka yang berlawanan dengan Perlembagaan Persekutuan adalah terbatal. Selain itu, persekutuan mempunyai perincian mengenai kuasa Parlimen dan Dewan Perundangan Negeri. Persekutuan juga ialah merupakan autoriti kehakiman tertinggi. Bidang kuasa Mahkamah Persekutuan terbagi kepada 3. Yang pertama ialah mendengar rayuan daripada segi kes jenayah dan kes sivil. Yang kedua ialah bidang kuasa eksekutif. Dan yang ketiga ialah memberi nasihat. Menurut Seksyen 74.1, setiap prosedur Mahkamah Persekutuan hendaklah didengar oleh 3 hakim atau lebih bilangannya hendaklah ganjil. Mahkamah Persekutuan bersidang di Istana Kehakiman Putrajaya. Bidang kuasa Akta Mahkamah Kehakiman 1964. Pertama, bidang kuasa asal menentukan kesahihan sesuatu undang-undang yang dibuat oleh Parlimen atau Badan Perundangan sesuatu negeri. Seterusnya, pertikaian atas apa-apa persoalan lain antara negeri dengan negeri atau antara persekutuan dengan mana-mana negeri. Kedua, bidang kuasa rayuan mendengar dan memutuskan rayuan dari Mahkamah Rayuan dan Mahkamah Tinggi. Ketiga, bidang kuasa penyemakan memutuskan apa-apa soal berbangkit di mahkamah kesan daripada mana-mana peruntukan Perlembagaan Persekutuan. Keempat, bidang kuasa penasihat yang di-Pertuan Agong boleh merujuk kepada Mahkamah Persekutuan untuk pendapat atau nasihat mengenai kesan peruntukan perlembagaan dan mengumumkan pendapatnya di mahkamah terbuka. Untuk maklumat tambahan, hakim mempunyai kuasa. Antara kuasa kehakiman ialah kuasa mentafsir perlembagaan dan undang-undang. Seterusnya, kuasa mengisytiharkan sesuatu tindakan kerajaan tidak sah dan batal di sisi undang-undang. Akhir sekali, kuasa mengisytiharkan sesuatu undang-undang persekutuan dan undang-undang negeri tidak sah dan batal. Manakala sistem kehakiman pula yang pertama, yang di-Pertuan Agong sebagai Ketua Negara juga mengetuai Badan Kehakiman. Yang kedua, Ketua Kehakiman ialah Ketua Hakim Negara atau Ketua Hakim Mahkamah Persekutuan. Yang ketiga, Penguam Negara orang yang bertanggungjawab dalam semua hal kehakiman dan undang-undang. Fungsi kehakiman mempunyai 4 bahagian. Yang pertama, pelindung hak asasi manusia daripada pencabulan oleh orang perseorangan atau pihak kerajaan. Yang kedua, kuasa membicarakan, menyelesaikan pertikaian dan menjatuhkan hukuman. Dan yang ketiga, mengimbang kuasa antara eksekutif dengan perundangan. Yang terakhir, melaksanakan fungsi badan kehakiman. Perkara 121 Kuasa Kehakiman Persekutuan. Di dalam pasal 2 telah menyatakan, Hakim Mahkamah Persekutuan hendaklah mempunyai pejabat yang utama di mana-mana tempat yang ditentukan oleh Yang di-Pertuan Agong. Antaranya ialah Mahkamah Persekutuan hendaklah mempunyai bidang kuasa yang berikut iaitu: pertama, bidang kuasa untuk memutuskan rayuan terhadap keputusan Mahkamah Rayuan, Mahkamah Tinggi atau seseorang hakimnya. Kedua, apa-apa bidang kuasa asal atau runding yang dinyatakan dalam Perkara 128 dan Perkara 130. Ketiga, apa-apa bidang kuasa lain yang diberikan berada di bawah Undang-Undang Persekutuan. Seterusnya, rayuan di Mahkamah Persekutuan ialah berdasarkan hasil keputusan Mahkamah Rayuan, Mahkamah Tinggi atau Hakim Mahkamah. Seterusnya, Perkara 122 Keanggotaan Mahkamah Persekutuan. Di dalam pasal 1, Mahkamah Persekutuan terdiri daripada Ketua Hakim Negara Mahkamah Persekutuan, Mahkamah Tinggi Malaya, Hakim Besar Mahkamah Tinggi Sabah dan Sarawak serta 7 Hakim Mahkamah Persekutuan.
Tugas dan bidang kuasa Mahkamah Persekutuan juga dinyatakan di dalam Akta Mahkamah Kehakiman 1964. Manakala, di dalam pasal 20, jika Ketua Hakim Negara memerlukan, Hakim Mahkamah Rayuan selain Parlimen Mahkamah Rayuan boleh bersidang sebagai Hakim Mahkamah Persekutuan. Perkara 122B, pelantikan Hakim-Hakim Mahkamah Persekutuan, Mahkamah Rayuan dan Mahkamah Tinggi. Dalam pasal 1, pelantikan hakim-hakim di atas hendaklah dilakukan oleh Yang di-Pertuan Agong yang bertindak atas nasihat Perdana Menteri setelah berunding dengan Majlis Raja-Raja. Seterusnya dalam pasal 2, sebelum memberikan nasihatnya di bawah pasal 1 tentang pelantikan seseorang hakim, selain Ketua Hakim Negara Mahkamah Persekutuan, Perdana Menteri hendaklah berunding dengan Ketua Hakim Negara. Di samping itu, dalam pasal 4, sebelum memberikan nasihatnya di bawah pasal 1 tentang pelantikan seseorang hakim selain Ketua Hakim Negara, Presiden atau Hakim Besar, Perdana Menteri hendaklah berunding dengan Ketua Hakim Negara Mahkamah Persekutuan jika pelantikan itu ialah pelantikan ke Mahkamah Persekutuan. Perkara 123, kelayakan Hakim-Hakim Mahkamah Persekutuan, Mahkamah Rayuan dan Mahkamah Tinggi. A. Warga negara. B. Sebelum tempoh 10 tahun pelantikannya, ia telah menjadi peguam bela bagi mahkamah itu atau menjadi anggota Perkhidmatan Kehakiman dan Perundangan Persekutuan atau berkhidmat sebagai kedua-duanya dalam satu maksud, perkhidmatan perundangan sesuatu negeri. Di dalam perkara 124 Sumpah Jawatan Hakim, di dalam pasal 1 telah menyatakan Ketua Hakim Negara Mahkamah Persekutuan sebelum menjalankan fungsinya hendaklah mengangkat dan menandatangani sumpah jawatan dan sumpah setia yang dinyatakan dalam jadual ke-6 di hadapan Yang di-Pertuan Agong. Manakala di dalam pasal ke-4 pula, Hakim Mahkamah Persekutuan perlu mengangkat sumpah apabila di hadapan Ketua Hakim Negara jika Ketua Hakim Negara tiada di hadapan Hakim yang kanan selepasnya yang ada bagi Mahkamah Persekutuan. Di dalam perkara 125, tempoh jawatan dan saranan Hakim Mahkamah Persekutuan. Di dalam pasal 1, hingga mencapai umur 66 tahun atau hingga suatu masa diluluskan oleh Yang di-Pertuan Agong tetapi tidak boleh melebihi 6 bulan selepas berumur 66 tahun. Di dalam pasal 2 pula menyatakan boleh bila-bila masa meletakkan jawatannya yang ditanda-tandani dan ditunjukkan kepada Yang di-Pertuan Agong tetapi tidak boleh dipecat daripada jawatan kecuali mengikut peruntukan dalam perkara ini. Seterusnya, di dalam pasal 3, jika selepas Ketua Hakim Negara berunding dengan Perdana Menteri lalu membuat representasi kepada Yang di-Pertuan Agong dengan menyatakan bahawa Hakim Mahkamah Persekutuan patut dipecat kerana pelanggaran mana-mana kod etika yang ditetapkan di bawah pasal 3B atau tidak berdaya atau kelemahan tubuh dan akal dan sebagainya, maka Yang di-Pertuan Agong hendaklah melantik tribunal merujuk representasi itu mengikut pasal 4 atau syur untuk mempecat daripada jawatannya. Pasal 3A pula, jika Ketua Hakim Negara berpendapat pelanggaran itu tidak mewajarkan, ianya boleh dirujuk kepada tribunal yang dilantik bawah satu badan yang ditubuhkan Undang-Undang Persekutuan untuk mengendalikan penyelenggaraan itu. Di dalam pasal 3B, Kod Etika mengandungi peruntukan tentang tata cara yang hendaklah diikuti dan saksi yang boleh dikenakan selain pemecatan seseorang hakim daripada jawatannya di bawah pasal 3. Di dalam pasal ke-4 pula, tribunal yang dilantik di bawah pasal 3 terdiri daripada 5 orang yang memegang atau pernah memegang jawatannya setaraf dengannya. Manakala dalam pasal 4 pula menyatakan tribunal yang dilantik bawah pasal 3 terdiri daripada 5 orang yang memegang atau pernah memegang jawatan, iaitu pertama, Hakim Mahkamah Persekutuan, Hakim Mahkamah Rayuan,
Hakim Mahkamah Tinggi serta orang yang pernah memegang mana-mana bahagian jawatan setaraf dengannya di dalam Commonwealth. Ia juga hendaklah diketuai oleh anggota yang terkanan mengikut susunan dan tarikh pelantikan mereka memegang yang menjadikan mereka layak memegang jawatannya. Dalam Pasal 5 menyatakan sementara menunggu laporan bawah Pasal 3 yang di-Pertuan Agong atas syarat Perdana Menteri dan mana-mana hakim lain selepas berunding dengan Ketua Hakim Negara, menggantung seorang Hakim Mahkamah Persekutuan daripada menjalankan fungsinya. Seterusnya, dalam Pasal 6 menyatakan peruntukan bagi saraan Hakim Mahkamah Persekutuan dipertanggungjawabkan pada kumpulan wang disatukan. Selain itu, dalam Pasal 6A menyatakan saraan dan terma lain, jawatan termasuk hak pencen, tidak boleh diberikan selepas pelantikannya diubah menjadi kurang baik. Dalam Perkara 125A, perjalanan kuasa oleh hakim-hakim, menyatakan dalam Pasal 1A, Ketua Hakim Negara Mahkamah Persekutuan dan Hakim Mahkamah Persekutuan boleh menjalankan semua kuasa Hakim Mahkamah Rayuan dan Hakim Mahkamah Tinggi. Dalam Perkara 126, kuasa menghukum kerana penghinaan, hakim berkuasa menghukum apa-apa penghinaan terhadapnya. Perkara 128, bidang kuasa eksklusif. Pasal 1 untuk menentukan kesahihan dan kesahan undang-undang yang dibuat oleh Parlimen atau Dewan Negeri. Ia dapat menyelesaikan pertikaian yang wujud atas apa-apa persoalan lain antara negeri dengan negeri atau antara persekutuan dengan mana-mana negeri. Ia juga dapat membatalkan undang-undang yang bercanggah dengan perlembagaan persekutuan atau undang-undang yang berada di luar bidang kuasa Badan Perundangan. Perkara 130, bidang kuasa nasihat Mahkamah Persekutuan. Yang di-Pertuan Agong boleh merujukkan kepada Mahkamah Persekutuan untuk pendapatnya apa-apa soal tentang kesan mana-mana peruntukan perlembagaan ini yang telah bangkit, dan Mahkamah Persekutuan hendaklah mengumumkan pendapatnya tentang apa-apa soal yang dirujukkan sedemikian kepadanya itu di dalam mahkamah terbuka. Rayuan jenayah, mendengar dan menentukan rayuan terhadap keputusan Mahkamah Rayuan dalam kes-kes jenayah yang diputuskan oleh Mahkamah Tinggi di dalam bidang kuasa asalnya. Rayuan boleh dibuat dari segi kesabitan kesalahan, hukuman atau pembebasan. Rayuan sivil. Rayuan terhadap keputusan Mahkamah Rayuan boleh dibuat ke Mahkamah Persekutuan dengan kebenaran jika A. Keputusan yang dibuat memberi kesan terhadap perlembagaan persekutuan termasuk kesahan suatu undang-undang yang dibuat. B. Kes rayuan dari Mahkamah Tinggi. Rayuan dibuat dalam tempoh sebulan selepas tarikh keputusan dibuat. Dalam Perkara 131A, peruntukan berkenaan dengan ketidakupayaan Ketua Hakim Negara, Presiden atau Hakim Besar dan sebagainya. Dalam Pasal 1 menyatakan apa-apa peruntukan yang dibuat oleh Undang-Undang Persekutuan supaya fungsi Ketua Hakim Negara Mahkamah Persekutuan atau Presiden Mahkamah Rayuan atau Hakim Besar Mahkamah Persekutuan dilaksanakan oleh seorang hakim lain Mahkamah Persekutuan sekiranya berlaku kekosongan dalam jawatan itu atau tidak berdaya menjalankan fungsinya. Definisi Singkatan Perkataan. YDPA yang di-Pertua Agong, KHN Ketua Hakim Negara, HMR Hakim Mahkamah Rayuan, PMR Parlimen Mahkamah Rayuan, PM Perdana Menteri, MRR Majlis Raja-Raja, HHNMP Ketua Hakim Negara Mahkamah Persekutuan, HB Hakim Besar, HMP Hakim Mahkamah Persekutuan, HMP Hakim Mahkamah Tinggi, dan PP Perlembagaan Persekutuan. Sekian, terima kasih.